بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين ورب السماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الكون وأفضل المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أهل الفضل والخيرات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد kasihi yang berbahagia yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang menyempurnakan pengendalian solat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini, seluruh warga dan kuasa dan para petugas Masjid Al-Ubudiyah, barisan jabatan kuasa yang bersama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu dan ayah-ayah, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sudi meminjamkan semula nyawa yang hilang pada malam hari tadi. Dan moga-moga lafaz yang imam baca doa tadi, alhamdulillahillazi ahyana, segala puji, terima kasih ya Allah pada Tuhan yang menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mana dia matikan kami, wa ilaihin nusyur, dan yang pastinya kepadanya lah kita semua pasti kembali. Kita baca dengan penuh rasa bersyukur, sebab ada orang malam tadi tak boleh tidur, kan? Dan bila tak boleh tidur, pagi ni mungkin nak bangun pun dah tak larat dah, nak sembahyang subuh pun tak kuat dah. Dan ada pula yang boleh tidur, terus tidur, tak boleh bangun. Bukan dia tak nak bangun, sebab tu lafaznya allazi ahyana, yang telah menghidupkan semula kita. Bukan kita bangun sendiri. Kita tak boleh bangun sendiri sebenarnya, ya. Dia rakan-rakan kita yang Allah tak izinkan dia bangun, maka dia tak boleh bangun. Rupanya dia dah memang tak boleh bangun untuk bangun di dunia ni lagi, melainkan pasti bangun nanti di akhirat kelak, di padang mahsyar, untuk diperhitungkan segala apa yang dilakukannya sebab tu di dunia. Maka ketika itu ruang tu dah tak ada ruang untuk membela diri, menyelamatkan diri, membetulkan keadaan, menambah amalan, memohon kemaafan, beristighfar, bertaubat, memohon halal pada rakan taulan. Dah tak ada dah kesempatan. Maka sebab tu alhamdulillah yang kita panjatkan, kesyukuran ni kena disebut dengan penuh rasa, supaya dia membina kekuatan untuk kita jadi hamba Allah yang baik. Bersyukur dapat hidup balik, artinya Allah bagi peluang lagi. Kalau ada dosa-dosa yang masih bersisa, boleh kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hak-hak orang lain yang kita pegang,
sempat kita pulangkan. Begitulah. Ya, kalau ada benda-benda yang masih kurang, boleh kita tambah. Dan insya-Allah yang paling penting, bila mana kita dapat merasakan kesyukuran kepada Allah, kita akan bina kehidupan kita di landasan kebaikan. Sebab tu kita datang ke masjid dan surau ni, ya, dengan tujuan supaya dapat membentuk kekuatan kehambaan, jiwa kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu rupanya petanda sebenar kesyukuran kepada Allah. Tanda seorang bersyukur pada Allah, dia buat baik, dia beribadah, bukan cakap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tapi tak semayang, alhamdulillah, alhamdulillah tapi tak berhenti buat dosa. Ya, alhamdulillah rukunnya 3. Pada lisan memang kena sebut alhamdulillah, pada hati mengakui kurniaan Allah, sedar, ya Allah, Allah tak bagi aku hidup ni, tak tahu macam mana nasib aku ke akhirat. Nasib baik hari ni Allah bangunkan aku. Itu 2. Yang ketiganya, kena ada gerakan anggota badan kita untuk membuktikan kita bersyukur pada Allah dengan ketaatan. Alhamdulillah, dapat kita lakukan bukti ketaatan pada pagi ini. Dan pagi ini kita sambung pengajian yang telah terhenti agak lama. Ya, saya dipelawa semula untuk datang ke sini sebagai penceramah ataupun pengkuliah mengajar. Ya, saya ingat nak ajar benda lain, tapi ya, permintaan imam kita supaya sambung pengajian, itu yang lebih baik rasanya. Dan saya, tuan-tuan kenal lah saya ni, sudah tak kenal dah? Tak kenal saya balik Pernah bertugas kat sini dulu. Yalah, biasalah pegawai kerajaan ni, dia datang hilang, datang hilang, datang hilang. Mana ustaz tu dah tak ada dah. Jadi saya pun sempat 2 tahun lebih kurang di sini kan. Jadi moga-moga ya, apa yang pernah kita baca sama-sama dulu masih kita ingat, dan hari ini kita nak sambung semula. Selawat dan salam penuh kasih dan cinta, sembah salam dan selawat yang sempurna untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saya pun tak ingat berhenti di mana, tapi saya suka untuk memulakan semula pada satu benda yang bermanfaat. Ya, seingat saya kita telah masuk membicarakan syarat sah sembahyang jemaah yang ada 7 dalam kitab ini. Ada setengah kata 13 dan sebagainya, tapi tak apa, kita ambil daripada kitab ni. Antaranya, kalau kita ingat dulu, ya, sepintas selalu sebelum masuk perkara yang terakhir saya nak bicarakan ini, syarat sah solat berjemaah, artinya siapa yang tak buat benda ni, sembahyang dia walaupun berjemaah tak sah. Pertama, makmum mesti belakang imam. Ini semua kita tahulah. Jadi kalau imam duduk sini, awak duduk depan tu tak sah lah. Sebab tu sembahyang Jumaat tu ada border kat tepi tu, orang tulis tu, ya, sah hadapan bermula di sini. Okey, yang kedua, makmum mengetahui perpindahan imam dalam solat. Siapa ingat lagi ni? Dia mesti tahu ni dengan 2 panca indera, salah satu daripadanya, sama ada melihat atau mendengar. Kalau dah tak dengar, tak lihat, tak tahu apa imam buat, tak boleh jemaah dah, tak sah, dan kena mufaraqah. Kena niat dalam hati berpisah dari imam, sembahyang sendirilah. Sembahyang kat bawah ni, imam kat atas, blackout, mana nak tahu? Kalau orang belakang, dia boleh harap lagi ada saf depan nampak pergerakan, nampak atau imam. Jadi orang kalau di aras yang lain tak nampak makmum di hadapan dia buat apa, gelap sembahyang subuh ke, gelap lagi tak nampak apa, ya, suara imam pun tak dengar. Sebab tu ada peruntukan mubaligh. Sebab tu dalam keadaan macam tu, bila blackout, tak ada siapa yang boleh jadi rujukan, orang kat atas kat bawah tak tahu apa, kena ada orang tolong jerit kat atas ni. Bilal jerit dulu lah, imam Allahu Akbar. Kalau imam dah suara kuat, alhamdulillah. Tapi tetap di hujung sana ada yang membantu Allahu Akbar, supaya orang bawah, orang atas, orang tempat jauh dapat dengar, oh imam dah gerak. Gitu, kena bantu. Tapi tak harap dah hari ni, sebab semua tak tahu. Kita buat kan orang jeling je. Kau bukan Bilal lah, Bilal kat depan, kau sibuk jerit buat apa? Dah. Itu bukan kerja Bilal je, tuan-tuan. Itu mubaligh, penyampai suara. Jadi kena membantu dalam situasi sebegitu, supaya semua dapat menyempurnakan. Andai kata tak ada, semua tak reti, tak boleh harapnya sembahyang jemaah datang je tapi tak reti apa, maka
kenalah niat mufaraqah. Dah tak tahu imam buat apa, takkan nak tunggu 2 tahun setengah imam tak rukuk ke ni. Dah tahu imam dah keluar dah, awak duk berdiri lagi. Tak boleh tuan-tuan. Dalam solat kita bila mana dah habis satu bacaan, kalau tanpa solat berjemaah saja berdiri tak ada buat apa, boleh batal sembahyang kita. Rukuk lama-lama, ya, tanpa tujuan, tanpa sebab. Kalau ada doa, ada zikir, tak ada masalah. Tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, makmum dan imam kena berada dalam satu tempat. Tak boleh kita sembahyang Jumaat kat rumah kita, ya, walaupun dengan mikrofon. Ada syarat-syaratnya, panjang simbangnya tu. Yang keempat, makmum mesti berniat jadi makmum, kena ikut imam. Siapa yang berniat sembahyang jemaah tapi tak niat jadi makmum, boleh batal sembahyangnya, sebab dia buat benda yang tak perlu. Berkait dengan apa yang saya cakap tadi, lepas baca Fatihah, baca surah. Lepas baca surah buat apa? Rukuk. Tapi awak tak rukuk sebab apa? Tunggu imam. Tunggu imam, syarat dia mesti niat berjemaah, ya. Jadi niatlah jemaah. Yang kelima, peraturan solat imam dan makmum adalah sama. Artinya kalau imam tu sembahyang mesti ada rukuk, ada sujud juga. Tak boleh, ya, kita sembahyang ikut imam, sembahyang jenazah boleh. Saya nak sembahyang maghrib, tengok imam ada sembahyang jenazah, jemaah sekali dah. Mana boleh bah? Sebab dia akan takbir Allahu Akbar, kita rukuk dia diri lagi, kita pun subhanallah. Imam tu jeling kita, bodoh ke apa ni? Aku sembahyang jenazah, kau ikut sembahyang jemaah. Memang tak boleh, tak sah, tak boleh. Macam mana pula sembahyang jenazah, Ustaz? Ya, ada orang sembahyang jenazah gaib, ya, ada orang sembahyang jenazah gaib, jenazah tak ada. Ya, ada orang amalan begitu. Ada seorang dulu pensyarah UIA, yang orang Iraq, dia setiap kali lepas sembahyang maghrib mungkin selalu perang kat tempat dia. Ya, dia mufti. Dulu pernah jadi mufti dan kemudian jadi datang sini jadi pensyarah. Apa dia buat? Lepas sembahyang maghrib ni dia sembahyang jenazah. Jadi hati-hati tengok dia. Artinya siapa yang ikut orang sembahyang jenazah, dia tak tahu, ya, bila mana orang tu takbir dan masih qiyam lagi, dia kena niat mufaraqah. Awak rukuk lah, jangan bangun berdiri ikut sembahyang jenazah dia pula. Sebab sembahyang bermula dengan niat asal dia. Kita niat takbir tadi sembahyang apa? Sembahyang maghrib, tak boleh tukar. Yang keenam, persepakatan imam pada benda-benda sunat. Kalau imam buat, kita buat. Imam doa kunut, buat, kita buatlah. Imam tahiyat awal, buat, kita buatlah. Begitu, supaya tidak berlaku dipanggil takhalufun fahish, menyalahi imam cara melampau. Imam sujud sahwi, kena buat. Imam sujud sahwi, kita tak sujud sahwi, kita malas aku sujud sahwi ni, dia yang lupa, aku pula nak kena sujud. Imam tak baca doa kunut tadi, lepas tu dia sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Memang sunat. Artinya kalau imam tak buat pun sah. Tapi once kita berjemaah, apabila kita berjemaah imam buat sunat, kita kena buat. Siapa yang belah gitu je tanpa niat mufaraqah, batal sembahyang dia. Itulah dia, ya, penjelasan sepintas lalu tentang 6 perkara yang dah kita lalu. Dah lalu ke tak lalu, saya tak berapa ingat. Tapi hari ini saya nak fokus pada perkara syarat yang ketujuh daripada solat berjemaah, iaitu apa dia? Takbiratul ihram. Makmum mestilah selepas sempurna takbiratul ihram imam. Takbiratul ihram tu, takbir Allahu Akbar lah. Ihram tu apa? Ihram bukan umrah haji je, Ustaz. Sembahyang pun ada ihram. Ihram tu asal perkataannya daripada haram. Ihram artinya mengharamkan. Takbir Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar yang kita sebut tu, tapi dia bersifat mengharamkan. Mengharamkan apa? Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan perkara yang asalnya halal di luar sembahyang. Makan halal tak? Halal. Cakap halal tak? Halal. Gelak ketawa halal tak? Halal. Menyanyi halal tak? Halal. Bergerak berlari halal tak? Halal. Tapi Allahu Akbar, bila dah takbiratul ihram, kita dah kena berpantang. Berjalan tak pasal-pasal ke sana kemari, bukan saja batal sembahyang, berdosa sebab ihram. Ya, kena faham tu. Sengaja membatalkan sembahyang lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, tak ada apa-apa, malas sembahyang, berdosa. Sebab namanya takbiratul ihram. Ya. Jadi kena faham, itulah takbiratul ihram inilah yang memutuskan
ya, ruang halal selesa kita dengan ketika mana kita dah mula menghadap Allah. Dan dia adalah pemula solat. Artinya sebelum takbir belum sembahyang. Sebab itu takrif solat. Solat ni aqwalun wa af'alun. Dia beberapa perkataan dan perbuatan. Muftatahatun, yang dibuka, yang dimulakan bitakbir, dengan takbiratul ihram. Wa mukhtatamatun, dan ditutup, ditamatkan bitaslim, dengan beri salam. Jadi takbiratul ihram ni pemula solat, rukun solat. Sebelum kita bercerita tentang bab ni, kita kenal dulu. Ada orang hari ni baru tahu, oh takbiratul ihram. Sama macam kita berihram. Bila niat ihram, kan dah tak boleh pakai minyak wangi, kan dah tak boleh cukur, tak boleh cabut bulu dan sebagainya. Samalah ihram dalam bahasa Melayu berpantang sebenarnya. Senang cakap, kita haramkan diri kita buat sesuatu, maknanya halal. Pakai minyak wangi halal, tapi dah ihram, haji dan umrah tak boleh. Sembahyang pun ada ihram. Allahu Akbar, kamu dah kata Allahu Akbar, kamu dah tak boleh dah buat apa-apa yang halal. Hatta celah gigi, ada sebiji nasi kalau makan dengan saja pun haram, batal solat. Okey, selesai. Kedua, takbiratul ihram ni rukun qauli, dia rukun sebutan. Dia bukan rukun angkat tangan tu. Ya, sebab takbir, bila orang sebut takbir bukan angkat tangan. Takbir, Allahu Akbar. Tapi ramai di kalangan kita yang keliru. Dia rasa takbiratul ihram tu angkat tangan, maka dia tidak bersuara, gigil lah, tapi tak berbunyi. Terutamanya bila solat sendirian, ya, solat jadi makmum, imam jarang buat, ya, maka kena pastikan bila takbir sembahyang sunat sekalipun kena sebut Allahu Akbar, bukan angkat tangan je, pejam mata, menggigil, tapi tak bunyi mulut. Habis. Sebab rukun solat yang kena sebut, yang kena bunyi suaranya 5. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, ingat tadi, ya, tahiyat akhir, selawat atas Nabi pada tahiyat akhir, dan beri salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang tak habis. Macam mana tak habis? Beri salam tak bunyi. Itu bukan beri salam Assalamualaikum. Kan nama rukun tu memberi salam. Beri salam, takkan jumpa orang buat apa bang? Saya beri salam kat awak. Pelik apa? Tapi itu yang kita buat dalam solat kita. Beri salam, toleh kiri kanan tu sunat, tak buat, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah sembahyang. Tak toleh apa? Sunat je. Tapi buatlah dua-dua ni, nak cerita bagi nampak 5 benda ni bagi sedar, dan kena betul sebutannya. Yang ketiga, takbiratul ihram ni kena disebut dengan jelas dan sekurang-kurang-kadangnya didengar oleh telinga kita sendiri. Ya. Jadi Allahu Akbar, sebutannya adalah Allahu Akbar. Ingat, sebutan Allah ni banyak kita kena betulkan. Pertama sekali, sebutannya adalah bermula dengan alif di atas A, bunyinya A, bukan O. Ramai di kalangan kita sebut Allah, bukan O, A. Takbir pun sebut Allah, A, sebut A dulu. Yang tafkhim jadi tebal tu pada la jadi lo sahaja. A, lo. A, lo. Mulakan A, bukan O. Bukan Allahu Akbar, Allah, bukan. Dia kena sebut Allahu Akbar, Allah, Allah. Yang tafkhimnya jadi tebal, lam asasnya bunyi la. Tapi ni istimewanya kalimah Allah ditafkhimkan, ditebalkan macam ra tu jadi ra. Kha tak ada dalam bahasa Arab disebut kha. Tapi la asalnya tarqiq, disebut dengan la, tapi untuk Allah jadi la. Alif lam mati di alif lam sabdu di atas al-lam, di alam adik di atas la. Allah. Sebenarnya orang India yang kita gelakkan tu, orang Iran yang azan tu, dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul tak tu? Betul, ikut spelling betul. Ikut ejaan memang itulah sebutan Allah. Allah. Alif di atas a, lam di atas la, Allah. Tapi ikut kaedah
Ya, bacaan tajwid Al-Quran, dan khususnya kepada asal Arab pun menerima bahawa Allah itu tidak disebut dengan Allah tapi disebut dengan Allah. Ya, khusus untuk aja, untuk Allah saja. Tapi kita pula silap, kita bantai semua jadi Allah, bukan alif di atas bunyi Kita gelakkan orang India apa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu tak orang India pun gelakkan gitu. Apa Allah Allah dia kata. Itu alif atas A pun punya O ke? Tengok. Baru hari ini kita nak repair sebutan Allah. Jangan banyak sangat. Tengok cerita sinetron. Tu ya Allah ampunkan aku, ya Allah hamba-Mu yang hina, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan Allah. Bukan Allah. Allahu. Allahu. Subhanallah. Bukan subhanallah. Ya, betulkan. Biasalah ngaji macam tu lah. Jadi itu pun tujuan kita datang ngaji macam ni kan. Kita nak ada benda yang kita bawa balik. Bukan cerita pasal orang, kutuk orang, lepas tu ya, rasa kita baik. Tengok, sebut Allah pun tak betul. Sibuk macam-macam. Betul ke ustaz tu yang buat? Betul ke orang tu, video tu macam real? Tak ada masa bang kita. Sebut Allah pun tak betul. Sibuk pasal orang lain buat apa. Tak ada masa, kita tak ada masa. Banyak benda yang kita kalau esok lusa meninggal macam mana, sebut Allah pun tak betul. Ya. Kemudian pada Allah tu hanya boleh mat pada law tadi. Boleh panjang pada law je. Ya, jadi Allah boleh panjang. Imam As-Suyuti sebut boleh sampai 14 harakat, 7 alif. Ma'arif li sukun pun 6 harakat, 3 alif. Double, tambah lagi sikit. Intinya boleh saja kita nak sebut Allahu Akbar. Boleh. Tapi ikut keperluan lah. Jangan sampai makmum meresah. Ya. Sebab tu takbiratul intiqal, takbir daripada sujud naik berdiri ke atas tu. Boleh panjang. Allah, tapi tempat lain tak boleh. Tak boleh Allah, tak boleh. Allahu tak boleh. Allahu lagi tak boleh. Allahu Akbar pun tak boleh. Tempat yang boleh panjang la tu saja. Akbar, pastikan dengan huruf kaf. Ya, ada hams, ada desiran angin yang keluar. Huruf kaf ni tak ada dalam bahasa Melayu. Kalau dia mati tak ada. Orang Melayu akhiran K dia semua jadi huruf hamzah dalam bahasa Arab. Kakak, mak, badak, bedak kan sama. Minal wa anzala minas sama ima, sama hamzah tu. Tapi dalam Jawi dia je dengan qaf. Maka tak ada, kita kena tukar. Dan kita tak ada sebut huruf kaf pun dalam bahasa kita. Tak ada, bohong. Ada orang sebut kakak, kakak. Tolong buka pintu ni. Buka. Nampak penumbuk ni, buka benda apa? Kain saya koyak. Tu huruf kaf. Kain saya koyak. Ada orang cakap gitu? Tak ada. Tapi itu yang kita kena sebut pada takbir. Allahu Akbar. Ya, betul kan? Jangan terpengaruh jadi kha pula, akhbar, ada yang jadi ghain pula, jadi Allahu Akbar. Tak, dia huruf kaf, akbar. Dan tolong tafkhimkan, tebalkan pada ra. Tak kira kita Banjar ke Boyan ke Jawa ke ya, Minang ke bar, bukan bar. Ya. Tak apalah, itu yang kecil. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dia Allahu Akbar ba, tapi bau, tebalkan. Okey, itu sebut lafaznya. Dan dalam cerita solat berjemaah, imam kena takbir selesai dulu baru boleh kita takbir. Siapa yang menyusuli sebelum habis bar imam dia dah masuk, tak sah. Siapa yang sama lagi memang tak sah. Yang mendahului lagi tak pakai. Imam Allah, kita pun Allah, tak sah. Sebab apa? Sebab takbiratul ihram ni permulaan solat.
Bila permulaan solat berjemaah ni kita ikut imam yang dah solat. Bila kita ikut imam belum mula solat kita tak sah. Ni cerita akal kita, logik kita. Imam, kita ikut imam. Apa maksudnya? Saya jadi makmum. Nak jadi makmum kena ikut orang yang dah semayang. Semayang bermula dengan apa? Dengan sempurna takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni apa? Allah dan akbar. Bukan Allah je. Jadi pastikan dengan bar imam barulah kita Allahu akbar. Ya. Ini untuk takbiratul ihram. Sebab adapun takbiratul intiqal, takbir juga Allahu akbar. Ni takbir pindah ni. Daripada diri, rukuk, pergi sujud, bangun balik tu semua Allahu akbar. Ini pun sebenarnya disiplin dalam solat jemaah. Kita kena tunggu imam selesai bar baru kita gerak. Tapi dia tidak mencederakan sah solat. Cuma siapa yang kejar imam, tak habis imam bar, dia dah bergerak, dia dah sebut juga, dia dah tak menggayakan watak makmum sebenar, maka ya dihukumkan makruh. Lalu sembahyangnya fadilat jemaahnya kurang, rugi sembahyang jemaah ikutlah apa kata Rasulullah, ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya sesungguhnya imam tu diletakkan di hadapan untuk kamu ikut. Bukan kamu kejar dia, bukan kamu lomba. Memang tak kejar. Mana ada Bilal kejar kat imam, tiba-tiba dah sebelah, kejar imam ni. Di sudut kedudukan dan perlakuan memang kita tak kejar, tapi kenapa dalam solat kita kejar? Imam kata lakum dinukum waliyadin. Imam pun Allah, kita pun Allah terus. Sepatutnya dengar Allahu akbar, baru kita gerak Allahu akbar. Itu baru makmum sebenar, baru jadi sebetul, baru sempurna fadilat berjemaah kita. Nabi detailkan lagi. Nabi kata fa idza kabbara fakabbiru, bila mana imam dah sempurna bertakbir barulah kamu bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, bila mana dia telah sempurna rukuk, sebab dia past tense, ya, fi'il madhi tu. Bila dia dah telah sempurna rukuk barulah kamu rukuk. Dan ayat tu farka'u tu dilitaqib, on the spot, tak boleh lambat pula. Imam telah sempurna rukuk, kamu segeralah rukuk. Begitu. Wa idza sajada, begitu juga apabila imam dah sujud, dah sempurna sujud, fasjudu, tapi imam baru bengkok lutut, kita pun kejar. Kadang-kadang kita sujud dulu pada imam. Tak gaya makmum boh. Kena betulkan rugi, sebab kita semayang jemaah dah 20 tahun dah. Nanti tengok ke akhirat pahala, mana pahala jemaah aku? Kau solat jemaah tapi tak gaya jemaah pun. Kejar pak imam. Ada orang bangga dulu lah tu, imam tengah Allah, imam dah, ialah season. Imam tak di rakaat kedua dia dah berdoa pergi. Yes, dia kata aku dapat potong imam. Ya dah dapat potong imam, tapi tak dapat jadi imam dia. Dan memang awak jadi makmum, sabarlah sedikit untuk dapat kesempurnaan. Alang-alang kita dah solat jemaah. Sebab tu betul kata Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Al-amalu bila ilmin junun. Beramal ni kalau tak ada ilmu macam orang gila, dia kata. Gila, orang gila tu. Orang gila dia buat apa mana dia kisah. Kan dia kencing lebih tu. Tu bukan buat kencing sana lah. Dia sengih aja dia belah. Orang gila. Patutnya sembahyang jemaah ni tunggu imam bangun selesai baru kita bangun. Tapi kita gila. Tak gaya makmum lah. Jadi bukan itu saja. Wal amalu bila ilmin la yakun. Dia kata amal tanpa ilmu ni nothing, tak ada apa. Tak dikira lah. Sembahyang jemaah 20 tahun tapi tak gaya makmum, tak dapat pahala jemaah lah. Bahaya beramal tanpa ilmu. Lepas tu tak boleh. Alhamdulillah kita kawan-kawan dah mengaji. Saya semenjak belajar benda ni saya terus praktis. Tak percaya tuan-tuan tengoklah curi-curi saya sembahyang berjemaah, saya gerak bila. Saya akan hanya bergerak bila mana imam masuk bar. Tak kira lah orang kata saya lambat tak lambat. No, sebab saya yang ajar, saya yang baca hadis ni selalu. Dia tinggal macam mana pun orang kata. Tapi kalau imam tu Allahu Akbar, bar tu lah baru saya bangun juga. Kalau rukuk pun imam kata Allahu Akbar, bar tu lah baru saya gerak. Dah itu Nabi kata. Tak kira lah sembahyang kat Mekah ke, kat Madinah ke, kat mana pun, memang ramai orang tak ikut disiplin ni. Tapi sebab ni hadis.
Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, semua sepakat kalau Sahih Bukhari kata hadis sahih, hadis betul, sabit, sebab perawatnya semua orang siqah, orang-orang yang akhlaknya baik dan mindanya sihat, ingat betul-betul Nabi cakap, tapi tak buat. Gitu. Ya. Jadi kita dalam solat pertama sekali takbiratul ihram kalau menyaingi atau mendahului imam tak sah, tapi dalam takbiratul intiqal kita rugi sebab fadilat kesempurnaan solat jemaah kita tak dapat. Berbalik pada syarat ini, ya, syarat ini dipanggil at-tabi'iyah. Tabi'iyah ni maksudnya disiplin mengikut imam. Mula sekali kena dengar. Sebab itu antara adab seorang imam, dia kena menguatkan suaranya ketika takbiratul ihram. Macam imam kita power kita ni. Dia memang Allah bagi dia suara begitu kan. Dan selayaknya begitu. Imam tak boleh Allahu Akbar. Ini imam ni tarik belakang imam. Imam kalau nak gaduh cakap cakap dengan dia. Sebab apa tak gaya imam? Menyusahkan makmum. Kalau imam Allahu Akbar, orang belakang sana tanya, dia dah takbir dah? Tadi macam takbir. Entah. Tanya orang depan. Tak selesai sebenarnya jemaah. Jadi imam kena sebut dengan jelas Allahu Akbar. 7 suku saya berhenti 7-10 ke. Dah datang jauh-jauh kan. Sekala ni berulang ingat tuan-tuan, tempat jam tu. Tapi subuh tak jam lagi. Okey. Jadi begitulah ya, kena sebut dengan jelas dan clear. Itu hak makmum kena beri. Ya, kalau ada imam-imam yang slow manja-manja gitu, cakap hak makmum kena beri, iaitu kena bertakbir dengan jelas dan panjangkan sedikit supaya makmum dapat pasti imam dah bertakbir. Ya, saya pernah bersolat dengan seorang yang ustaz besar juga, tapi takbir slow sangat. Sampai urara suara jemaah. Main Jumaat, Allahu Akbar. Itu tengok orang belakang tanya, takbir. Dah. Jadi satu kerja pula makmum belakang ni nak kena bagi tahu orang dari dah takbir. Jerit je lah. Ya, cakap sembang orang deras tapi takbir slow. Mana ada orang takbir slow? Takbir dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru takbir. Okey. Jadi pastikan kalau kita syak, kita takbir tadi, imam dah takbir ke belum? Atau imam dah habis takbir ke belum? Maka itu pun tak boleh. Apa kena buat? Kena takbir balik semula. Sebab ini permulaan solat, dia kena yakin. Kita takbir Allahu Akbar, betul Allah. Kita lepas takbir kita aku takbir tadi, imam dah habis takbir ke belum? No, yang ini terus tepis, mula balik. Sebab nak mula solat dia kena yakin kita dah betul-betul sah. Dia tak boleh 50-50 sah ke tak. Sampai balik rumah termenung lagi, bini ajak sarapan, abang imas lah sebenarnya subuh tadi abang takbir lepas ke sebelum. No, tak ada. Yang ini tak ada tolak ansur, tak ada okey tak okey tak. Senang jelasnya takbir semula. Okey? Atau dia yakin pada mulanya dia bertakbir, ya, selepas imam, tapi lepas tu dia dengar macam imam takbir semula, ya, maka ketika itu dia tahu, walaupun yakin mula tapi lepas tu dia pasti bahawa dia takbir selepas imam, maka ketika itu dia kena takbir semula. Cuma saya nasihat pada imam-imam ni, jangan takbir 2-3 kali lah, nyaya makmum. Okey, sembahyang seorang okey, makmum okey, imam dia kena well prepared, ya, dia kena betul-betul bersedia nak sembahyang. Jangan Allahu Akbar, Allah, ataupun minta maaf semula. Makmum mula bosan. Dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya, ada 3 orang yang doanya tak akan terangkat walaupun dia doa, ya, sejengkal daripada kepala dia tak terangkat doa dia. Antaranya seorang imam yang jadi imam tapi makmum dia benci dengan dia, menyampah dengan dia. Jadi benci kadang-kadang dengan perangai, kadang-kadang cara sembahyang kita makmum tak suka. Jadi rugi tuan-tuan sembahyang dengan makmum imam yang tuan-tuan pegang. Lepas doa dia tak makbul. Tuan-tuan amin. Dia doa Allahumma hdina fi man hadait. Itu pun amin. Tapi tak terangkat pun. Ya, 16 orang menyampah dengan dia. Sebab tu jangan senang-senang nak menyampah kat imam. Kalau menyampah kat dia, pergi tanya dia, "Mam, kenapa saya menyampah sangat dengan imam, Mam?" Saya pun tak tahu apa sebab, tapi tengok imam menyampah, makan hari imam dia. Nasib tak baik kena terajang lah dengan imam tu.
Artinya tuan-tuan sebab tu orang-orang yang melakonkan watak-watak utama dalam agama ni tempat dia dipelihara. Sebab apa? Sebab dia tu orang-orang agama. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, hatta kalau orang-orang agama ni ada keaiban yang dia salah pada diri sendiri, perangai tak seronok apa, dia tak boleh diaibkan. Sebab apa? Dia simbol agama. Macam hari ni kan heboh, ya. Kalau seorang ni dikenal dengan orang baik, orang tahu dia ni orang agama, kemudian dia terkenal dengan baik, dia buat satu benda yang cela, yang tak melibatkan hukum hudud, perundangan hak orang lain, maka jangan aibkan dia. Sebab apa? Cerita dia tu cerita agama. Orang kata, alah, tengok orang Islam, tengok ustaz, tengok lapas sekarang. Ustaz sekarang pun boleh pakai imam. Tak boleh tuan-tuan tak boleh sebut tu, sebab imam, ustaz tu cerita agama. Ya. Sampai Nabi kata aqilu dawil hasarat. Ya. Dawil hasarat tu maksudnya orang-orang yang ada kedudukan agama. Bukan nak lepaskan dia, tak. Dia banyak buat baik tapi dia manusia kan. Kecuali memang perangai imam, tapi perangai memang Allah. Kat mana-mana orang resah dengan dia. Itu kena hukum. Yang itu kena cerita, yang itu kena ngadu kat jawi. Tapi ni, ya kan? Dia memang baik. Cuma saya sekali tengok, dia sembang dengan janda tu. Lain macam memang tu, senyum, sengih. Kau nak cerita orang satu segambut dalam ni? No, tak ada hak kita. Berdosa kita sebab cerita agama. Ya, kita boleh pergi kat dia, tarik tangan, mam, orang tengok, mam. Itu boleh. Atau apa yang, mam, semalam mam sengih-sengih tu bahaya tu, mam. Itu boleh. Tapi tangkap gambar, viralkan, tuan-tuan berdosa. Dan Allah cabar kita, siapa yang buka aib orang ni, Allah akan singkap aib dia walaupun kita buat dosa dalam rumah kita. Tu selingan lah. Balik pada cerita imam tadi. Jadi tolonglah jadi imam yang menyenangkan. Imam tak boleh muka ketat sampai orang menyampah, tak boleh. Imam kena senyum. Pasal tak? Saya kan muka ketat. Saya cuba berlakon dulu, senyum, padahal tak pandai sangat senyum. Tapi imam kena jadi baik. Imam, siapa jadi imam, dia wajib jadi baik. Walaupun dia perangai tak seronok, walaupun dia perangai degil, walaupun dia kaki gaduh, dia kena jadi orang soleh. Kalau tidak, tak payah jadi imam lah. Sebab nanti makmum jadi masalah dengan dia. Lain sekarang kau semenjak dia jadi imam. Yelah, aku dah jadi imam, aku dah jadi baik. Bukan tak, dulu gangster, sekarang taubat jadi imam, perangai macam gangster juga. Tak boleh lah. Ni hak makmum. Okey. Jadi begitulah dalam kehidupan. Ketua kena jadi baik, ketua kena menyenangkan dan disenangi. Kan? Dan ketua kena dipatuhi, kena diikuti dan dicontohi. Begitu. Peringatan kepada imam. Okey. Ada berapa masalah kat sini? Begitulah yang perlu dilakukan oleh imam apabila berlaku kerosakan dalam solat, khususnya pada takbiratul ihram, seperti dia terlupa atau terseliat niat. Imam nak buat macam mana? Imam tak boleh takbir 4-5 kali lagi sembahyang Jumaat. Boleh dia kata Allahu Akbar. Betul. Sekejap tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, kita takbir semula tuan-tuan. Ada boleh jadi gitu. Tapi dalam takbir kena niat ni. Dia Allahu Akbar tadi niat sembahyang sah. Padahal jadi imam sembahyang Jumaat. Sah tak takbir dia? Sah tak? Tak sah lah. Takbir sembahyang Jumaat, engkau niat sembahyang sah. Maka apa dia kena buat? Dia kena balik semula takbir. Betul tak? Diam je lah. Nanti balik rumah sembahyang seorang-seorang kat rumah dah lah. Ni pun imam jahil juga. Apa hukum buat gitu? Berdosa. Dan semua jemaah sembahyang Jumaat hari itu tak sah, dia kena tanggung. Sebab apa? Sembahyang Jumaat wajib berjemaah, dan jemaah mesti ada imam yang sah sembahyangnya. Kalau tak sah hanya sembahyang imam, dia niat sembahyang sah, habis nak buat macam mana? Pernah dengar imam kata, jemaah, jemaah kita takbir semula, saya silap niat tadi. Orang belakang tu, apa mam, apa? Imam tu pun tak berani balik. Ada orang tunggu kat pagar tu. Kau minggu lepas dah buat hal, minggu ni buat hal lagi. Ada satu peruntukan. Sebab tu kena ngaji. Rupanya untuk imam, dia ada satu peruntukan bahawa bila mana dia terselap niat, selepas mana dia bertakbir dan jemaah dia ramai, dia tak perlu mengulangi takbiratul ihramnya sampai diketahui oleh makmumnya. Takbir saya tadi Allahu Akbar, saya niat sembahyang asar.
Sekali dah qiyam begini, Allah, ni sembahyang zuhur bos, kenapa aku niat sembahyang asar? Imam tak perlu buat begitu. Jangan suruh makmum yang sudah berada dalam solat, sebab ada makmum yang memang tahu kejar takbir bersama imam ni fadilatnya besar. Imam bar je kita pun Allahu Akbar, dia dah baca doa iftitah dah. Maka apa imam kena buat? Jangan batalkan solat makmum yang sudah bertakbiratul ihram. Menyuruh dia orang takbir semula tak payah, bahkan cukup imam saja yang ulang takbir. Macam mana nak ulang takbir? Nanti orang dengar sembahyang jenazah ke bang? Bukan begitu, dengar bagi habis. Apa yang perlu dilakukan oleh imam ialah mengangkat takbiratul ihram sekali kedua itu sekadar didengar oleh telinganya saja, tanpa perlu angkat tangan. Sebab kalau angkat tangan makmum tahu. Saya niat sembahyang zuhur tadi kan, saya niat sembahyang asar sedangkan sembahyang zuhur, Allahu Akbar, Allah, sembahyang zuhur ni macam mana aku niat asar dalam hati. Maka kena buat apa? Sebut Allahu Akbar. Cukup bersama takbir tu Allahu Akbar, niat sembahyang fardu zuhur jadi imam. Itu senang. Ya, ini yang disebut dalam kitab-kitab fiqh solat berjemaah. Ini peruntukan untuk imam saja. Tapi jangan buat tiap-tiap hari. Ketika tersilap je. Dan jangan cuba angkat tangan walaupun sikit Allah. Jangan. Makmum nanti tengok subhanallah. Mati kita nak jawab. Itu. Ya, itu caranya. Sebab apa? Cara itu begitu perlu. Sebab apa? Kalau tidak makmum akan hurga sembahyangnya. Kan? Makmum kata, aku tak nak takbir lepas kali pertama. Nanti dia suruh takbir semula ni. Aku kenal dah imam ni. Imam takbir 3 kali orang panggil. Esok kita dah mati pun, kau nak siapa? Oh, atuk engkau dulu imam takbir 3 kali. Kesian cucu kita tak pasal-pasal dapat nama takbir 3 kali. Begitulah. Ya. Jadi oleh kerana takbiratul ihram ni rukunnya Allahu Akbar dan sekurang-kurangnya dikenal oleh telinga sendiri, maka gunakan peruntukan tu kalau tersilap bila jadi imam. Dan jangan takbir semula dengan kuat, apatah lagi mengangkat tangan. Wabihi wallahu a'lam. Saya buka sekitar 5 minit ni, kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, ya, kita bincang, moga-moga kita dapat maklumat tentang cara bersolat berjemaah. Kalau kita sepatutnya dah bersolat jemaah, kita kena ada ilmu ni. Yang pelik sebenarnya. Biasanya orang nak mandu dia ambil lesen dulu kan. Tapi ada juga sahab budak-budak tu kaki tak sampai pun naik motor ES5 laju je, helmet tak ada. Yalah kita tu sembahyang jemaah tapi tak ada lesen. Tak apalah, kita buat lesen slow-slow, moga sembahyang jemaah kita diterima, taklah kena tangkap polis nanti. Wabihi wallahu a'lam. Okay, kita buka kalau ada pertanyaan. Kalau tak ada, kita tutup sahaja. Ada? Ya, sila. Sembahyang zuhur. Okey. Tak dengar. Imam buat silap apa? Dia tak ada duduk antara dua sujud. Sujud sekali je. Okey. Okey. Ada yang makmum tu ikut dia berdiri, ada yang makmum tu duduk. Okey. Imam bila dia tersilap, kita kena tahu dia tersilap tu benda apa. Artinya dalam situasi ini imam tinggalkan duduk antara dua sujud. Dia sujud sekali je. Dia tak ada tayar awal yang Sujud kedua dia buat tak? Sujud kedua dia buat, maknanya dia tinggal tayar awal lah. Ya, itu biasa. Tapi jangan biasakan. Kalau jadi imam jangan biasakan. Makmum lemah. Makmum kata, alah, aku minggu ni 4 kali dah dia ni lupa tayar awal. Tak payah jadi imam lah. Kalau dah 4 kali seminggu, nyusahkan makmum. Ya, surrender je lah. Imam memang tu tak dah 4 kali imam memang tak ada awal minggu ni. Okey, tayar awal sunat ba'd. Kalau tertinggal pun tak batal solat. Maka ini yang dikatakan tadi dalam syarat yang kelima. Muafakat bersama imam bila mana imam tinggal dan buat benda sunat. Benda rukun tak boleh, kata imam tertinggal sujud. Apa kita kena buat? Kita kena sujud dan sebut subhanallah dalam sujud supaya imam boleh U-turn. Dia tak sengaja dia kena U-turn. Tayar akhir, imam patut tayar akhir, dia bangun berdiri. Apa kita kena buat? Kita kena stay kat tayar akhir, sebut subhanallah supaya imam tengok, oh orang duduk, dia duduk. Tapi tayar awal sunat.
Maka dalam solat jemaah, kalau imam tinggal, kita tinggal, imam buat, kita buat. Imam bangun berdiri, jadi ada dua kumpulan makmum. Ada yang duduk baca tayat awal dengan bengang apa, imam nasi lupa je, geram tu lah, tayat awal pun tak nak buat. Ni pun semayang dengan jahil tu masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu itu sunat. Walaupun abad tetap sunat. Imam tertinggal. Dan imam kalau dah tertinggal benda sunat, dia pergi pada rukun, dia tak boleh turun. Tuan-tuan pun begitu. Ya. Tuan-tuan dah berada pada posisi rukun. Ya, dah rakaat ketiga, tiba-tiba Allah tak baca tayat awal, boleh turun? Tak boleh. Batal. Meninggalkan rukun hanya nak mendapatkan sunat, tak boleh. Dalam situasi solat jemaah dia beza pula. Katalah imam dah berdiri rakaat ketiga, sepatutnya makmum kena bangun terus berdiri. Sebab dia makmum. Apa makmum? Orang yang mengikut imam. Orang yang ikut imam, dia kena ikutlah imam buat apa. Dia buat benda tak betul, dia tak betul tapi sunat. Nanti dia cover lah dengan sujud sahwi. Kalau dia tak buat pun masih sah sembahyang. Benda sunat. Benda-benda bincang. Tapi jangan ya, dalam sembahyang, lepas sembahyang. Dan siapa yang terus duduk menamatkan bacaan Fatihah, bacaan tahiyat awalnya, maka batallah solatnya. Lah kata sunat. Tak. Sebab apa? Dalam situasi itu dipanggil dia telah menyalahi imam dengan cara melampau. Melampau tu maksud apa? Buruk benar kalau orang tengok. Imam berdiri kau duduk. Kata jadi makmum, kata ikut imam. Imam buat apa? Imam berdiri, awak duduk apa? Tu. Ya. Sebab tu kena ikut imam. Hatta orang-orang yang dah tersilap pun, katalah dia lalok, imam pula tak skill, tak cantik, patut bangun daripada sujud, ya, nak tayat awal takbir pendek lah kan, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, rupanya duduk tayat awal je. Nakal imam ni kan. Makmum yang lalok bangun, Allah, berdiri tengok dekat ketiga. Dia dah berdiri tegak, tengok imam duduk, apa dia kena buat? Kalau sembahyang sendirian dia tak boleh duduk. Tapi hak berjemaah dia kena duduk. Ya. Ada setengah fuqaha kata wajib duduk, ada setengah kata sunat duduk. Tapi tetap elok duduk, turun balik. Sebab apa? Hak berjemaah. Sebab jemaah ni dia tak boleh membuat satu benda yang berbeza sangat dengan imam. Ya. Jadi hati-hati. Jadi dalam situasi itu, siapa yang tak ada ilmu tak apalah. Ya. Sebab tu tak cantik. Ya, tapi siapa yang rasa dia tersilap tu, dia rasa dia perlu qada, dia qada lah, sembahyang balik lain. Yang betulnya dia kena ikut imam. Imam berdiri rakaat ketiga. Dan kalau anda kata imam sujud sahwi, sujudlah sahwi bersama imam. Imam tak sujud sahwi pun tak payah gaduh dengan imam. Sebab benda tu benda sunat. Ni masalah biasa ya. Sebab di antara saat paling ngeri seorang imam adalah bila mana dia sujud, dia tak ingat ni rakaat berapa. Ni nak bangun berdiri ke nak tayat awal. Nak bangun berdiri ke nak tayat awal. Kena faham lah tu bila imam sujud lama sikit tu rakaat ketiga tu. Ni tayat akhir ke rakaat ketiga. Woi tolonglah. Ya Allah ampunkan hamba-Mu yang ini. Ya. Dan dia ada skill. Sebab tu imam ni dia ada kursus khas dia. Dia tak boleh lantaklah aku kedah ya. Tak. Dia kena buat. Masa ketika itu makmum mula menyedari kalau imam sujud agak lama dan rakaat yang bukan akhir. Ya, ataupun rakaat akhir. Maka ya, imam kena bergerak sedikit. Allah, panjangkan takbir tapi duduk istirahat dulu. Duduk istirahat tahu. Sebab tu pentingnya duduk istirahat, duduk sekejap tu sebelum bangun berdiri. Nanti ada makmum yang bangun dan akan menggayakan. Imam kena usyar sedikit. Ya, mengerling ke belakang sikit tengok. Ada makmum yang nak bergerak bangun, maka dia akan bangun. Tapi kalau tengok makmum duduk tahiyat, dia akan tahiyat. Gitulah. Ya. Tak salah pun kalau imam tersilap, selagi mana belum tegak lutut dia boleh turun balik. Tapi kalau dah tegak lutut, dah bangun ya badan, maka dia kena terus berdiri. Kalau benda yang ditinggalkannya itu adalah sunat. Jelas ni? Ya. Ya sila. Tadi yang duduk tadi dia akan bangun balik. Macam mana? Bila imam duduk sujud sahwi, dia silap tadi. Ha. Tapi yang tak ikut berdiri tadi dia bangun. Untuk apa dia bangun? Walau-walau. Yang dia tinggalkan tu hanyalah sunat. Benda sunat tak perlu ganti dengan tambah rakaat. Benda rukun je.
Kalau tertinggal dah tak boleh ganti tempat tu, kita kena tambah 1 rakaat. Contohnya kita sembahyang zuhur, ya, masuk rakaat keempat dengan sujud nak tahiyat akhir, kita rasa aku tadi sujud rakaat ketiga sekali je, apa kena buat? Tambah 1 rakaat. Itu rukun sujud. Tapi kalau benda sunat tak perlu, ya. Hanya boleh sujud sahwi, tapi dia dah silap sebab dia tak ikut imam, maka solatnya dah tak sah, ya. Tak boleh tidak lah. Betul lah permintaan masjid ni, kata kekalkan baca kitab ni. Pada saya benda ni perlu, dan saya lebih terbuka, iaitu apa saja soalan pasal semayang ni kita sembang je lah, ya, bab rukun ke, bab sunat ke, solat jemaah ke, supaya kita dapat, ya, kita dah semayang, kita dapat hak solat yang betul, dapat pada yang betul, ya, solat jemaah yang sempurna. Sebab kita dah solat. Ingat senang datang masjid ni. Kalau senang penuh lah masjid ni. Kan dulu bising masjid tutup, kan dah buka pun tak penuh ni. Jadi kita yang dah datang, alang-alang datang, biarlah kita dapat kesempurnaannya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada apa pertanyaan lain? Tak dengar lah. Kak main ke depan kak? Tak apalah, jalan je lah sini. Mainlah. Oh, imam tambah rakaat kelima. Sembahyang paling banyak yang fardu memang 4. Dia kaedah solat ni, imam bila buat benda tak betul, kita tak ikut. Imam sujud 3 kali, kita nak ikut? Tak boleh ikut. Apa kena buat? Kena bangun dia rakaat kedua. Lepas tu sebut subhanallah. Macam tu juga dalam hidup kita. Ketua kita tak betul, kita tak boleh ikut. Dia ketua saya ikut je lah. Tak boleh. Kena betulkan, berada di posisi betul dan kata subhanallah. Ingatkan dia akan Allah. Maha suci Allah. Allah tak salah, kamu je yang salah. Itu maksud subhanallah. Gitu. Jadi kalau dalam situasi biasa, tuan-tuan, tu saya kata imam ni masalah dia kena tenang. Kalau dia lepas gaduh dengan bini jadi imam, tu yang sembahyang 5 rakaat. Tak boleh gaduh imam ni. Jangan gaduh dengan imam. Kesian dia, ingat senang jadi imam. Dia nak fikir macam-macam. Lepas tu nak fikir rakaat. Sujud, Allah, rakaat ketiga, keempat ni. Tu masalah. Kesian imam tu. Jadi imam kadang-kadang mana dirilah. Dan kita yang pasti, yang tahu ini rakaat keempat dan ini tahiyat akhir, tak boleh ikut. Siapa ikut berdiri, batal sembahyang dia. Imam tak batal, awak batal. Habis macam mana Ustaz? Duduk tahiyat akhir dan subhanallah. Dan imam bila orang sebut subhanallah, dia boleh menulis dengan kepala. Apa imam sembahyang tengok belakang? Tak, memanglah kalau dia tak tahu, dia kena tengok. Boleh macam tu tengok. Boleh. Kalau nak sopan sikit, mengerling je. Tapi jangan tulis ke belakang, ada apa subhanallah. Batal lah, bodoh sangat kalau imam gitu. Kan? Jadi jangan ikut imam tak betul. Tak kira apa pun. Ya, kecuali benda sunat. Tahiyat awal sunat imam sujud sekali je. Apa kena buat? Kita kena sujud yang kedua, imam berdiri supaya dia turun balik. Gitu. Jadi dalam rakaat yang kelima imam buat, kita tak boleh ikut. Siapa yang ikut dengan sedar dan sengaja, batal sembahyang. Siapa yang ikut, ni yang banyak ni, tapi lupa, memang tak sedar. Ni sembahyang paut nama dia. Sembahyang paut tu, sembahyang paut. Dia angkat takbir, dia tak kira dah Allah. Dia ikut je imam rukuk ke 18 kali ke, dia ikut. Tahu-tahu imam beri salam, dia pun beri salam. Alhamdulillah, astagfirullah. Ni sembahyang bukan sembahyang, tuan-tuan. Sembahyang ni ada 2 part ya, jiwanya iaitu khusyuknya, fokusnya, dan juga fizikalnya. Jadi janganlah sembahyang hanya paut. Kalau semua orang sembahyang paut, dan pernah terjadi, saya pernah sembahyang maghrib, nak kuliah maghrib, imam rakaat kedua beri salam, subhanallah, lebih pada 1 saf setengah beri salam sama imam. Apa benda tu? Tu sembahyang paut tu. Dia tak peduli imam dia buat apa, aku ikut je. Takkan rakaat kedua beri salam? Patut subhanallah lah kat imam. Tak ada beri salam semua. Sengih. Lepas tu tengok orang belakang, kenapa? La ilaha illallah. Gitu. Allahu'alam. Masa dah pun sampai ke penghujungnya. Saya mohon maaf ya, moga-moga kita dapat sedikit maklumat ya.
walaupun tak banyak, tapi kita ulang-ulang supaya kita dapat maklumat yang betul dalam menyempurnakan solat berjemaah secara khususnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Terima kasih atas semua yang bersama. Tan Sri Pandu punya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.